Tuhan, kami tahu bahwa waktumu adalah waktu yang terbaik. 上帝，我们知道你的时间是最美好的， Kau tidak pernah terlambat untuk mengintervensi kehidupan kami. 你从来没有迟到来帮助我们。 Kau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami di setiap musim hidup. 你当我们在生活当中，你从来没有撇弃我们，常与我们同在。 Kau yang menamakan dirimu Allah Immanuel adalah Allah yang berjalan di dalam setiap situasi kehidupan kami bersama kami. 你是以马内利的上帝，所以你常常同我们同行。 Beri kepada kami pertolongan karena kami tidak selalu mampu melihat jemari Tuhan di tengah situasi hidup kami. 主，求你帮助我们，因为我们没有常常体会到应该如何的面临。 Apa yang kami akui di dalam iman kami tidak selalu mampu kami hidupi di dalam situasi ketika kami sedang menghadapi hari-hari yang sulit. 我们的信心在我们面临很多困难的时候，常常不够用。 Sehingga tidak jarang kami meragukan kebaikan Tuhan. 所以多少时候我们犹疑了你对我们的爱， Kami seringkali meragukan Tuhan punya kuasa atas hidup kami. 我们犹疑了你的能力可以帮助我们。 Sehingga kami seringkali berpaling dari Tuhan justru di saat kami sangat membutuhkan Tuhan. 当我们在需要你的时候，有的我们远离你。 Beri kepada kami hati yang bukan hanya mampu mengakui iman kami, 主要让我们有一颗心，不单单只是嘴里承认我们有信心， tapi kami mampu menghidupi iman kami di situasi apapun. 让我们的信心在我们每一件什么事件的时候都足够。 Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. 这时候我们要来读你的话语，来思想你的话语。 Apapun situasi kami, Tuhan sapalah kami di tempat duduk kami masing-masing. 就在我们面临什么事件的时候，我们就能够勇敢起来。 Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. 求你向我们说话，因为我们已经准备好自己来领受。 Kami menyerahkan kedua hamba-Mu dan diri kami masing-masing. 我们将每个人自己，你的仆人交在你的身手当中。 Kami sama-sama mau duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. 我们要坐在你的脚前来听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. 我们祷告是奉主名求的， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, silakan duduk. 早安，弟兄姐妹们，请坐。 Senang kita bisa berjumpa lagi di tahun 2024. 很高兴在2024年当中，我们可以来又再次见面。 Ada banyak yang sudah kita alami di tahun 2023. 在我们2023年的时候，面临很多事件， Ada banyak sekali pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita boleh berjalan bersama dengan Dia. 我们有很多的经验是可以与主同行的。 Dan kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja menolong kita, memimpin kita memasuki tahun yang baru. 我们也看到神如何的用他双手来帮助我们进入新的一年。 Tidak selalu pengalaman itu membawa kita kepada kemenangan. 虽然这些经验不每一次都是我们胜利， Karena ada kalanya kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. 但有的时候我们失去了对神的专注。 Tapi kita bisa melihat kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 但是我们看到神这么的专注，从来没有离弃我们。 Dan Dia adalah Allah yang tidak mengingkar janji. 他是我们的神，永远没有放弃他所应许的。 Nah, hari ini kita sama-sama mau memikirkan satu tema tentang sebuah tahapan menuju kepada kedewasaan iman. 这个时候，今天我们要学习，就是我们要如何走出一个成长的信心。 Di dalam rangkaian tema khotbah gereja membawa kita masuk ke dalam kitab baru yaitu kitab Yakobus 就是我们新的一年，我们开始进入雅各书， yang akan mengajak kita melihat bagaimana kita bisa didewasakan melalui pencobaan ataupun ujian. 就是让我们带领我们在我们所面临的试探试炼当中，我们更成熟。 Kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Yakobus yang hanya terdiri dari 5 pasal, 我们看雅各书只有5章， kita menemukan aplikasi yang sangat praktis yang diberikan oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai hamba Tuhan. 就是我们看到在神的仆人当中所行的一切。 Dia menuliskan surat ini untuk diberikan kepada orang-orang percaya yang sedang berada di perantauan oleh karena penganiayaan. 他所写的这个书信是围着有在外岛而且受困难的弟兄姐妹。 Ini adalah nasihat penggembalaan 这个是一个很教导，让我们能牧养我们的， ditujukan kepada orang-orang Yahudi 就是当时对当时的犹太人所说的一 yang 切， tersebar di luar Palestina.
他们那个是在巴勒斯坦以外的地方， Mereka mengalami tekanan dan juga kesulitan hidup baik dari pihak Yahudi maupun dari pihak Romawi. 他们当时所受的困难不是在犹太人当中，而是在罗马兵丁当中。 Sehingga di dalam kehidupan mereka dari berbagai sisi, mereka adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. 所以在我们看到的，他们是基督徒活在困难当中的。 Sehingga ketika kita membacakan perikop pertama ini, 当我们读到第1章的时候， kita melihat bagaimana seorang Yakobus memberikan sebuah pertolongan untuk umat bisa menyikapi pencobaan yang mereka hadapi. 所以雅各那时候就写这个书信，让他们可以看到基督徒所受的困难是如何解决。 Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 11. 雅各书第1章第1到第11节。 Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. 就神和主耶稣基督仆人的雅各，请善祝12支派人之的安。我的弟兄们，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成为完备，毫无缺欠。你们中间若有缺少智慧的，应当求后赐于众人，也不责备人的神，主要必是给他。只要拼着信心来，一点不疑惑，因为疑惑的人都像海中的波浪，被风吹动刺疼。这样的人不要想从主耶稣那里得什么。心怀恶念的人，在他一切所行的路上都没有定见。卑微的弟兄升高，就应当喜乐；丰富的卑微也应如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。太阳出来，刮风起，草都枯干了，花也凋谢了，美容就消没了。那付出的人，在所行的事上也要这样白惨。 Ini adalah firman Tuhan. 这是神的话语。 Bapak Ibu yang kekasih, Cipi adalah nama seekor burung parkit. 我们知道鸡闭是一个鸟， Seorang tuan yang memiliki Cipi ini sangat mengasihi burung ini. 一个鸡闭的主人常常很疼爱他们的鸟。 Dan suatu hari dia ingin membersihkan kandang Cipi. 有一天，这个主人正在收拾他的笼子， Dan dia menggunakan vacuum cleaner. 当时他用吸尘机来， Dia melepaskan kepala vacuum cleaner yang panjang terus kemudian ditaruh ke dalam kandang Cipi. 他把那个吸尘机的头放下，就放进这个笼子里面。 Dia mulai membersihkan dan Cipi baru saja mengatakan halo. 当时要做清洁的时候，鸡闭才开口说：“你好吗？” Tetapi tiba-tiba terdengar ada telepon yang berbunyi. 当时有电话的声响， Nah sang nyonya ini cepat-cepat lari ke teleponnya. 所以这个主人就快点的走到他的
手机那边。 tanpa mematikan vacuum cleanernya. 那时候还没有把他的吸尘器熄气。 Nah, Cipi yang baru saja mengatakan halo tiba-tiba tersedot ke dalam vacuum cleaner. 这个 GP 刚讲到你好吗，就立刻被这个吸尘器吸击了。 Dan nyonya ini tiba-tiba menyadari burungnya itu sudah masuk ke dalam vacuum cleaner. 这个主人化解的时候，这个鸟已经在这个吸尘器里面。 Dia letakkan teleponnya, dia lari ke kandang itu dan mulai membuka vacuum cleanernya. 当时放下手机，快点开他的那个吸尘机。 Oh, dia menemukan Cipi di dalam vacuum cleaner kantong debunya. 我看到这个鸟在这个吸尘机的飞尘当中。 Oh, bulunya penuh dengan debu dan kotoran-kotoran. 当时他一身充满着很多肮脏和是飞尘。 Pikiran dia pertama adalah dia mau membersihkan Cipi. 当时他第一个的想法就如何做这个鸟让它清洁。 Dia buru-buru membawa Cipi ke wastafel. 当时他把带到洗手盘当中。 Mulai menyalakan keran dan memandikan Cipi di sana. 当时他就开了水龙头，就给他洗澡。 Oh, dia berusaha dengan panik membersihkan dan tiba-tiba dia melihat Cipi mulai gemeteran karena air dingin itu. 当时他看到的鸟这么在发抖，因为冷水。 Sebagai seorang Tuhan yang sangat mengasihi burungnya, dia berpikir, oh Cipi perlu dikeringkan. 当时他因为很疼爱他的鸟，所以就想到他的鸟必须快点给他吹干。 Dia cepat-cepat mengambil Cipi dan kemudian mengambil hair dryer dan mulai mengeringkan bulu Cipi. 当时他就拿着吹风机在那边吹他的鸟。 Oh Bapak Ibu sekalian, Cipi nggak pernah membayangkan dalam waktu yang singkat dia kesedot di dalam vacuum cleaner, dia dimandikan air dingin, dia disemprot dengan udara panas hair dryer. 哇，这个鸟从来没有想到他一生当中的经历，又被这个吸尘机又要被冷水所冲，又要被风干那么烧的感觉。 Yang nggak memahami apa yang terjadi semuanya sebegitu cepat. 真的根本不能想象到，他也不能够体会到从来没有体会过的事件。 Bapak Ibu kadang-kadang hidup kita itu seperti itu. 有的时候，弟兄姐妹，我们的生活就是好像这样。 Kita mengalami pengalaman yang kita tidak pernah sangkakan, semuanya begitu cepat dan kita tiba-tiba berada di dalam situasi yang mengerikan. 我们知不知道我们生活中忽然间发生这样的事情，我们从来没有体会过，就这么的危险。 Cipi tidak tahu apa yang terjadi. JP 根本不知道， Cipi tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasinya. 他也不知道应该如何去解决。 Kita bersyukur bahwa di dalam situasi kehidupan yang kadang-kadang penuh kejutan, kita bisa meminta kepada Tuhan pertolongan. 我们很感谢神，因为在我们这样生活当中面临这样大的挑战的时候，我们还可以求告我们的上帝。 Nah, Yakobus yang dikenal sebagai saudara Tuhan Yesus, 我们看到雅各是主耶稣的弟兄， memikirkan jemaat yang dia gembalakan yang sedang tersebar. 所以他就想到他的会友们已经到别个地方去的， Situasi hidup yang mereka hadapi sangat tidak mudah. 因为他们所面临的生活不容易。 Kita mempercayai bahwa para ahli meyakini ini adalah saudara Tuhan Yesus yang melihat penampakan Yesus setelah kebangkitannya dan menjadi percaya. 这个雅各是主耶稣的弟兄，是经历于主耶稣，而且看到耶稣被卖、受死、埋葬了，又再复活的。 Dan kita melihat dia telah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di umat Kristen pada gereja mula-mula. 所以就接受了主，而且成为第一代起初的信徒。 Dan saat ini dia sedang menggembalakan umat yang sedang tersebar oleh karena penganiayaan. 所以当时在正在牧养那些弟兄姐妹已经到过别个地方的。 Para ahli mengatakan kitab Yakobus itu seperti sebuah buku tafsiran terhadap ucapan di bukit daripada Tuhan Yesus. 有很多神学家这样子的说，这些雅各书是能够描述到主耶稣在世的时候所经历的一切。 Sebuah kitab yang mencoba untuk menolong kita melihat seperti apa sebuah ujian dialami oleh orang percaya. 就是叫我们看到我们信徒们所要面临的试探是怎么样的。 Yang memakai kata ujian dan pencobaan ini untuk menjadi sebuah penanda tentang pemurnian iman. 就是我们看到这里有考验有试探，在这里我们看到如何我们成为基督徒所面临的一切。 Jika di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus bercerita dan atau mengajarkan tentang kemurnian dari iman percaya itu dibuktikan dengan
apa yang ditunjukkan di dalam situasi kehidupan, 就是主耶稣在西安山上所面临的一切，就是好像我们主耶稣要面临一切的挑战。 maka di dalam 5 pasal Yakobus ini juga Yakobus mengajarkan kepada kita tentang sebuah iman yang teruji dibuktikan dengan sebuah perubahan yang ada di dalam hidup kita. 所以这个雅各书有五章，在里面也是教导我们成为一个基督徒所要面临的试探与试炼。 Ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai seorang murid Tuhan, 如果我们讲到我们是主耶稣的门徒的话， kesejatian daripada iman kita itu tidak diukur dari berapa banyak kali kita baca Alkitab. 我们的信心不是因着我们读了几次的圣经。 Kesejatian iman kita juga tidak diukur dari seberapa aktifnya kita melayani. 我们的纯正的信心也不是看我们多么的爱主，而且侍奉神的。 Kesejatian iman kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak persembahan yang kita berikan, mau waktu, mau tenaga, mau uang. 我们信心也不是因着我们奉献多少，我们奉献时间、奉献金钱有多少来衡量。 Tapi kesejatian iman kita ditentukan oleh perubahan hidup yang ada di dalam diri kita. 但是我们纯正的信心就是看到我们身上有多少的改变。 Perjalanan kita dari diselamatkan sampai kita jumpa dengan Tuhan, 当我们从开始信主到我们归主的时候， adalah sebuah perjalanan di mana Tuhan menggunakan begitu banyak hal untuk mengubahkan kita. 就是当我们主耶稣在我们身上有做到多少的改变。 Tujuannya hanya satu, yaitu salah satunya adalah menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. 最主要的就是要让我们学习如何改变，好像我们的主耶稣。 Sehingga Tuhan yang biasanya mengasuh kita itu atau membentuk kita lewat firman, lewat doa, lewat orang-orang, 就是我们主耶稣借着圣经，借着别人的见证来改造我们。 Tuhan juga di dalam dunia yang sudah jatuh ini menggunakan hal-hal yang tampaknya kurang baik. 就是我们的上帝也就因着这世界看起来就好像不很好的， Seperti pencobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang menyakitkan. 就是借着那些考验，借着那些伤害我们的，借着一切不好的事件来帮助我们。 Itu semua terpaksa digunakan Tuhan untuk membentuk kita. 上帝用勉强的用这一切来改造我们。 Menjadi orang percaya bukanlah satu panggilan yang berhenti sampai di sana. 成为一个被召的人，不是单单到此为止。 Karena panggilan Tuhan untuk kita bisa mengikut Dia menjadi anaknya, 但是我们被召的时候，就是好让我们成为他的儿女， juga disertai dengan panggilan untuk menjadi muridnya. 不单单只是成为他的儿女，也要成为他的门徒。 Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, 所以在我们一生当中，在跟随主的道路上， di dalam prosesnya Tuhan seringkali menggunakan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh kita sebagai alat anugerahnya. 所以上帝的恩典，他常常用我们从来想不到的东西来行。 Kita senang dengan satu ayat yang sering kita kutip di dalam Roma 8 ayat ke-28. 我们常常很喜欢，就是罗马书第8章第28节的经文当中， Sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 就是告诉我们所有一切的事件，我们互相效力，叫爱神的人得益处。 Kita mengingat kita dipanggil sesuai dengan rencananya. 我们知道我们是按他的旨意被召的。 Kita meyakini dan kita seringkali menasehatkan orang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. 所以我们常常也指点别人，告诉别人说，上帝在我们一生当中都互相帮助。 Tapi seringkali kita lupa ayat setelahnya. 但是我们只是到此为止，忘记下一段。 Karena di dalam ayat ke-29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 就是29节当中，因为他一向所知道的人，就一向定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。 Kepada kita diingatkan bahwa setelah kita dipanggil untuk percaya, kita dipanggil juga untuk menjadi muridnya.
当我们被造过后，我们不单单成为他的儿子，我们也必须成为他的门徒。 Kalau kita lihat di dalam ayat ke-30, 我们再看第30节， di sana dikatakan dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. 异象所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所作义的人又叫他们得荣耀。 Ayat ini memang bisa kita lihat sebagai sebuah ayat yang menunjukkan seperti apa ketika Tuhan memanggil kita kepada keselamatan. 就是在我们这段经文当中，就好像已经清楚告诉我们，当神呼召我们的时候， Ada satu tatanan ordo salutis di sana, tatanan keselamatan. 就是我们在信靠主的当中有已经很清楚的， Bagaimana anugerah keselamatan diaplikasikan kepada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya. 就是已经受恩典来被呼召的人，就是已经有呼召成为神的。 Kita mengetahui Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan Injilnya, mempertobatkan kita, membenarkan kita, mengangkat kita jadi anaknya, dan suatu hari akan memuliakan kita. 就是我们在我们神呼召我们的时候，神怎么样让我们学习在他经文的，让我们可以得救，而且我们可以在他的名下得荣耀。 Tapi kita lupa bahwa dalam proses menuju kepada kemuliaan, 但是我们在忘记了，在我们的过程当中，可以得到荣耀的范围当中， ada sebuah proses. 就是需要一个过程。 Dan seringkali di dalam kehidupan kita Tuhan memproses kita lewat berbagai macam situasi dan berbagai macam orang. 所以在我们生活当中，上帝依照所有的事件，需要所有的人来改造我们。 Sehingga kita melihat bagaimana Yakobus menasehatkan umat percaya pada masa itu. 所以雅各教导当代的人， Dia menggambarkan bahwa di dalam proses itu pencobaan dan ujian itu dipakai oleh Tuhan. 所以他告诉他们，在他们成长过程当中，上帝应用了这个锻炼、试炼来让他们成长。 Dan ini menjadikan kita perlu menyadari realita pencobaan adalah hal yang tidak terhindarkan. 所以就让我们可以体会到这些锻炼、试炼都必须经历。 Kita melihat Alkitab memakai kata pencobaan dan ujian secara bergantian 所以 sebenarnya. 我们看到圣经里面有看到试炼，有看到试探，一直不断的在用这个词句。 Sebuah kata yang memberikan kepada kita pemahaman tentang ujian, diuji, kemudian untuk membuktikan sesuatu. 就是让我们看到，在我们被考验的时候，我们考验过后有一个成长果实 Sehingga 出来。 Yakobus mengatakan di dalam ayat 2, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 在雅各书第1章2节告诉我们，你们落在百般的试炼中。 Bukan berarti kita gagal di dalam pencobaan ketika dia pakai kata jatuh di sana. 在这讲到落在的话，不是说我们已经跌倒了， Tapi penekanannya adalah ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. 就是告诉我们，强调告诉我们说，我们已经在经历这一段的试炼。 Ketika kita mengalami sebuah situasi, 当我们面临一个事件的时候， kita bisa melihat pencobaan dan ujian itu tuh bisa muncul berbarengan. 我们看到这个考验与这个试探同时发生。 Kalau kita mau membedakan pencobaan dan ujian dari katanya. 如果我们要分辨这个考验跟试炼的话， Kita melihat, kita menyebutnya sebagai sebuah pencobaan, 当我们讲到是个试炼的话， sebagai satu hal bahwa itu satu situasi atau kondisi yang dirancang atau dipakai oleh si jahat 就是那个坏的人利用这个情况来锻炼我们。 tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. 这个试炼最主要的目的就是要让我们离开神。 Tetapi kalau kita melihat itu sebagai ujian, 但是我们看到这个成为一个考验的话， ujian adalah sebuah situasi atau kondisi yang dirancang atau diizinkan Tuhan kita alami 如果是个考验的话，那么就是上帝所允许这些事件发生在我们身上， untuk mendekatkan kita kepadanya, untuk level up. 就是要让我们更靠近神，就是让我们升一级。
Sehingga ketika kita mengalami sebuah situasi, si jahat akan memakainya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. 所以这个情况让这个坏蛋魔鬼要让我们离开神， Tapi Tuhan mau memakainya untuk mendekatkan kita kepadanya. 但是上帝要借助这个让我们更接近神。 Sehingga Yakobus mengatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian, 所以雅各说，当你们落在百般的试炼当中， ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada anak Tuhan yang akan bisa tidak mengalami pencobaan dalam hidupnya. 就是告诉我们说，没有一个神的子女没有经历这个试炼的。 Kita akan mengalaminya, kita akan menghadapinya di waktu ini atau di lain waktu atau di kapanpun sepanjang hidup kita sampai kita jumpa Tuhan. 所以在我们一生当中，我们一直不断的一直面临到我们见神的面的时候。 Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita juga sebelum dia naik ke surga. 所以主耶稣当还没有升天的时候，已经一次再一次提醒我们， Di dalam Yohanes 16 ayat ke-33, 就是约翰福音16章第33节当中告诉我们， dia mengatakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 我将事告诉你们，叫你们在我里面有平安。在世上你们所受的苦，但你们可以放心，我已经胜了世界。 Jadi Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa di dalam dunia kita akan mengalami hal-hal yang menjadi sebuah penderitaan bagi kita. 所以主耶稣清楚的告诉我们，在我们一生当中，一直不断的要面临试炼， Tapi kita tidak mengalaminya sendirian. 但是我们不是自己来面临这一切， Kita tidak ditinggal menderita sendirian. 我们不是自己受苦， Karena dia menunjukkan kepada kita kemenangan atas situasi itu telah disediakan bagi kita. 因为主耶稣告诉我们，他已经为我们准备这一切。 Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, kita terus perlu mengingat Tuhan telah menang atas semua situasi ini. 所以当我们面临试炼的时候，我们记得我们的主耶稣已经得胜了。 Sehingga sikap pertama dari orang Kristen adalah kita perlu belajar melihat pencobaan dan ujian adalah bagian tidak terhindarkan dari hidup kita. 我们成为基督徒，我们必须要清楚的，这个考验与试炼是在我们一生当中不断的发生。 Ada banyak orang Kristen membangun sebuah pikiran anak-anak sebagai orang percaya. 所以我们很多基督徒就好像自己是小孩子， Kita ingin menjadi seorang anak Tuhan yang dihindarkan dari rasa sakit. 我们希望我们是神的儿子，我们的神的儿子就可以离开这一切试炼。 Kita mau ke gereja, kita mau berdoa, kita mau pelayanan, tapi Tuhan tolong jauhkan semua hal-hal yang buruk. 上帝啊，我要到你的家，我要去听你的话语，祷告接近你，求你把这一切都挪开。 Ping'an bagi kita adalah sebuah damai tanpa masalah. 所以我们讲到平安，就是我们生活在世上就没有问题存在。 Tapi realitanya orang Kristen yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ini selama masa penantian titik akhir sejarah, kita akan mengalaminya. 但是我们成为基督徒，我们在等到最后的终点的时候，我们一定会面临很多的试炼，很多的试探。 Hanya karena kita ke gereja, hanya karena kita melayani, hanya karena kita persembahan, bukan berarti hidup kita tidak akan ada masalah. Jalan tol ke surga. 所以虽然我们到教会，我们去听道、去祷告，而且去奉献，不是说我们有一个通路就可以到天堂去， Itu pikiran anak-anak. 那是小孩子的想法。 Kalau udah nurut sama papa mama, nggak akan diomelin. 就我们听爸爸妈妈的话，就被挨骂，没有被挨骂， Gak ada yang seperti itu. 没有这样子的事情。 Dalam puluhan tahun saya melayani, saya telah melihat orang Kristen yang setia kepada Tuhan menderita. 在我几十年的侍奉当中，我看到很多基督徒也一样受苦。 Saya melihat orang Kristen yang melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan waktu, memberikan uang, memberikan tenaga. Tapi dia sakit juga. 所以我看到很多基督徒很爱主，也很爱奉献，很爱侍奉上帝，但是也是受到疾病的缠磨。 Saya melihat mereka yang setia kepada Tuhan menghadapi masalah di dalam keluarga dan masalahnya kadang-kadang begitu sulit. 我看到很多很爱主的弟
弟兄姐妹，在我们家庭当中也有很多的纷争，很多的受苦， Itu realita. 就是事实。 Tetapi kita tidak menderita ditinggalkan sendirian. Itu yang nyata. 但是最主要、最真的就是，我们虽然受苦，但是上帝不撇弃我们。 Saya telah melihat mereka yang menderita kanker sampai akhirnya telah melewati pengobatan. Ada yang sembuh, ada yang enggak. 我看到有受癌症的病人，他们有的也痊愈，有的也去世了。 Dan saya teringat satu yang sangat giat berdoa untuk gereja, sangat rajin besuk di tempat ranjang kematiannya. 但我比较有一个会友们，他虽然很爱主，也很爱探访，也帮助别人。当他在面临死亡的时候，在船上， Dia katakan kalau Tuhan masih mau memakai saya, Tuhan akan sembuhkan saya. 他这样子的时候，就上帝还要用我，上帝一定医治我。 Tapi kalau Tuhan mengatakan waktu saya telah selesai, dia akan panggil saya pulang lewat sakit ini juga. 如果上帝觉得我的时间够了，那么还应做我的这个病痛，他把我接到天。 Apakah dia tidak menderita? Dia menderita sangat hebat. 弟兄姐妹，是否他没有受苦？他真的很受苦。 Ketika sedang sangat sakit, dia katakan Tuhan panggil saya pulang, sakit luar biasa. 当他受苦又痛的时候，就上帝说：“上帝啊，求你借我的灵魂过去吧。” Tapi kalau Tuhan tidak mengurangi rasa sakit, dia katakan Tuhan kasih saya kekuatan untuk melewatinya. 但如果他很痛的时候，他不能撑得住的时候，他就讲祷告说：“上帝啊，让我有能力能够体会，能够过这个痛 Dan 苦。” saya ingat di akhir hari-harinya, 我记得在最后几段时间， dia katakan waktu saya akan kembali ke Tuhan sudah dekat. 就告诉我们，我回到天家的时间已经近了。 Sampai ketemu di other side of this life, dia katakannya. 我们再见吧，以后我们在新的来生，我们再见吧。 Tidak banyak orang Kristen yang bisa menahankan penderitaan dengan mengatakan hal-hal seperti itu. 没有所有的基督徒在面临痛苦的时候还有这样的看法。 Karena kepada iman ketika ditambahkan cobaan dan ujian, yang dirasakan adalah penderitaan. 当我们有信心加上我们的试炼的时候，我们所受的就是痛苦。 Ada rahasia dari orang-orang yang seperti itu. 就是这样子的人呢，有他的秘诀。 Tapi hal pertama yang saya ingin katakan, realita pencobaan adalah satu hal yang tidak terhindarkan. 我只要强调的告诉大家，我们生活在世上所受的苦是必须经历的。 Seseorang mengatakan Allah hanya punya satu anak yang tidak berdosa. 这圣经告诉我们说，上帝只有一个孩子，从来不犯罪。 Tapi Allah tidak punya anak yang tidak menderita. 但是上帝没有孩子从来不受苦的， Karena kita tahu dosa yang telah masuk ke dalam kehidupan kita 因为我们知道罪恶已经到我们身上， mencemari setiap bagian yang baik dari penciptaan Tuhan. 所以上帝的创造已经被污染了。 Kita masih bergerak menuju ke titik yang disebut dengan tujuan akhir Tuhan, konsumasi. 所以我们虽然我们一直要面临走向我们的上帝， Di dalam masa antara kita diselamatkan sampai kepada titik itu, 当我们在我们开始信主到我们见主的时刻， ujian, pencobaan akan datang dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. 我们在我们一生当中虽然一直面临考验，一直面临试炼，但是不要忘记主耶稣所告诉我们，我已经得胜了这一切。 Di dalam kitab Yakobus yang sama ini dikatakan kepada kita di dalam ayat ketiga dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu. 第三、第四节告诉我们，因为知道你们的信心经历试炼就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺乏。 Tuhan menggunakan hal yang tadi saya katakan tidak baik untuk menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita. 上帝经过这个不好的事件，让我们可以面临更好的事。 Pencobaan maupun ujian Tuhan pakai sebagai alat anugerah. 就是上帝经过这考验与试炼，让我们可以得到 Untuk membentuk dan mematangkan iman kita. 就让我们可以我们的信心更坚固、更成长。
Ketika kita sedang melatih olahraga tubuh kita ya, otot ya, 当我们在练习我们的 yang 肌肉的时候， yang suka fitness tahu ya, tricep, bicep gitu ya. 就是好像那些喜欢运动的人真的很明白。 Kalau yang udah usia tua jalan gitu ya. 我们 Kenapa 比 kita 较 harus 有了年纪 olahraga? 就是只是慢跑罢了。为什么需要锻炼呢？ Karena otot dibutuhkan oleh kita untuk menjadi sehat, bergerak dan punya postur yang bagus. 因为我们知道经过锻炼，我们拥有一个健康的身体，而且漂亮的身体。 Kalau kita nggak melatih otot kita, 就我们的肌肉不来锻炼的话， kita akan kehilangan otot. 我们肌肉就要缩小。 Dan ketika otot menjadi lemah, 当我们肌肉变成软弱的时 kita 候， nggak akan punya kekuatan untuk menopang tubuh kita. 就不能够撑上我们的身体。 Kita tahu ya, jadi maksudnya mereka yang mengalami sakit terus kemudian tidak bisa berjalan, seringkali kakinya menjadi kecil sehingga perlu fisioterapi. 所以我们看到那些病痛当中的人躺在床上，他的脚就越来越小，所以必须要物理治疗。 Kalau kita orang tua menjadi pasif, cuman duduk, dikatakan duduk itu sama dengan ngerokok 20 rokok sekaligus. 好，弟兄姐妹，如果我们只是坐住的话，我们坐住的话，就好像我们抽了20包的香烟。 Sehingga diperlukan untuk bisa melatih agar otot-otot kita itu tidak hilang, tapi tetap ada gitu. 我们必须要锻炼，让我们的肌肉越来越强壮。 Saya menikmati musim hidup saya sekarang menjadi tua karena jadi naik-naik gitu. 所以我真的很享受我自己的生活，就现在成为老人，就是因为有孙子。 Tapi ketika gendong cucu yang 13 kilo, saya mulai merasakan, waduh kalau saya nggak punya otot saya nggak akan kuat. 但是我抱孙子的时候，孙子13公斤的话，我如果没有肌肉的话，我也没力了。 Apa sih kebahagiaan menjadi tua? Ya punya cucu gitu loh ya. 那我们有了年纪的时候，我们最享受就是因为有孙子。 Tapi untuk menikmati cucu, kejar-kejar tangkap cucu itu butuh otot. 但是我在追我们的孙子的时候，真的很需要肌肉。 Betul ya, Bu? 真的。 Betul. Dan saya melihat Muse itu berjuang menjaga ototnya. 我也看到我们的牧师一直不断的在锻炼他的肌肉。 Jadi kalau udah berapa lama saya lihat dia stop latihan, 我看到有的时候他忘记了没有在锻炼的时候 saya，pegang lengannya. 我就动他的手。 Saya katakan, ih sekarang kayak tahu. 现在好像豆腐一样。 Oh iya udah 3 minggu nggak latihan karena hari itu sakit, dia bilang gitu ya. 因为我3个星期没有锻炼，因为当时很痛。 Terus dia katakan harus latihan lagi. 我们必须要锻炼。 Saya bilang kamu harus belajar sama Dr. William. 我们要好像Dr. William 这样勤劳的锻炼。 Karena kenapa? Karena untuk melatih otot itu harus ngelewatin rasa sakit. 因为我们要锻炼我们的肌肉，必须要有疼痛的感觉。 Mereka yang fitness tahu otot nggak mungkin jadi six pack kalau nggak lewatin ototnya pecah dulu. Kira-kira pakai istilah awam ya. 就我们要有 six pack 的肚腹的话，我们必须要锻炼，说我们的细胞也要 Dari family pack ke six pack itu susah. 要从一个家庭的肚腹变成一个6块肚腹的话不容易， Lewatin rasa sakit. 必须要经历是疼痛。 Dan di dalam perjalanan iman sama. 所以我们在我们的信心的过程当中也是一样。 Karena kita mengatakan dengan pencobaan itu, ujian itu, Allah akan membuat iman kita itu menjadi sebuah iman yang tekun. 所以经过我们的锻炼当中、试炼当中，上帝就要让我们的信心成为一个很诚恳的。 Dia memproses iman kita menjadi matang, menjadi lengkap. Dikatakan kita mengalami berbagai macam hal dan iman kita dibentuk dari berbagai macam sisi. 所以我们的信心，因为经过这一切锻炼，很多方面的锻炼，所以我们的信心就很完整。 Jadi Allah merancang ujian dan menggunakan pencobaan untuk membentuk hati kita di dalam diri kita untuk menjadi semakin seperti Kristus. 所以上帝经过试炼这个考验，让我们的信心真的有形有状。 Jadi pencobaan diizinkan, ujian diberikan untuk membuat kita level up. 所以我们一切所面临的锻炼试炼，都是因着我们要升一级更成长。 Kalau kehidupan kita sebuah kehidupan yang setiap harinya gampang,
就我们一生当中都经历的非常的容易。 Kita perlu mempertanyakan, apakah saya berjalan di dalam perjalanan seorang murid yang setia. 我们必须要拷问自己，是否我真的成为神的门徒吗？ Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, tidak selalu karena kita berbuat dosa. 我们所面临一点的考验试炼，不是因为我们犯了罪， Kita perlu memeriksa, 我们必须要检讨自己。 tetapi ketika kita tidak menemukan apa yang kita lakukan yang perlu kita akui dan bertobat, kita tahu Tuhan sedang memilih kita untuk naik kelas. 当我们如果没有面临这一切的时候，我们不知道我们主耶稣其实拣选我们，让我们可以升级。 Secara kedagingan kita nggak suka ujian, kita nggak suka ngalamin pencobaan. 肉体方面，我们来看，我们真的不喜欢这个考验，这个试炼。 Sama seperti para pelajar, nggak suka ujian, suka sekolah. 我们看到学生，很多学生很喜欢读书，但是很不喜欢考试。 Ibu-ibu yang ikut belajar ketika anaknya ujian tahu betul. 我们看到我们的孩子，我们帮他学书的时候，我们很清楚。 Banyak ibu-ibu yang ikut stres ketika anaknya ujian. 但很多父母也是因为孩子考试也是很压力。 Tidak sedikit ibu-ibu mengatakan kalau main semangat, mau ujian belajar semangat dong. 就有的时候母亲这样子说，你玩的时候这么起劲，你学书面临考试的时候也一样这么起劲吧。 Wah, banyak suara seriosa kalau lagi musim ujian di rumah ya. 就考试的时间真的很多歌唱。 Karena apa? Karena anak-anak mau naik kelas tapi kurang suka ujian. 因为学生们很希望可以升级，但是不喜欢考试。 Sama seperti orang Kristen, ingin naik kelas menjadi orang Kristen yang lebih dewasa, tapi nggak mau diproses sama Tuhan. 就是我们基督徒很希望自己成长成为一个成熟的人，但是不要经历这个考验。 Tapi di dalam dunia yang sudah jatuh ini tidak ada proses yang gampang seperti itu. 所以这个已经犯罪的世界，其实一切都不容易。 Nggak ada itu menjadi sehat, menjadi timbangannya kurang karena nggak perlu diet. 就 Gitu 是 ya. 说我们不能减肥，如果我们没有进口， Tapi diet itu susah. 但是我们如果要进口的话，也很不容易。 Berhasil seminggu, sebulan, belum tentu berhasil setahun. 我们一个星期一个月能够成功，不一定是说我们一年当中会成功。 Perlu olahraga karena nggak bisa cuman diet. 我们不单只要进口，但是我们也必须要运动， Penuh perjuangan. 所以很大的挑战性。 Dan Allah menggunakan semua itu untuk membentuk hati Kristus di dalam diri kita. 所以上帝借着这个一切来考验我们的信心。 Kalau kita katakan dia memanggil kita untuk menjadi murid Tuhan, maka yang paling utama adalah dia menemukan hati Kristus di dalam hati kita. 主啊，他呼召我们成为他的门徒，他已经看到我们心中有这颗心。 Dan di dalam prosesnya Allah jauh lebih peduli untuk membentuk karakter itu di dalam diri kita daripada kenyamanan kita. 所以在这个过程当中，上帝最主要是如何来改造我们的性格，过于我们所享受。 Jika hidup berjalan tidak seperti harapan kita. 如果这个过程当中不好像我们所向往的， Ketika kita sedang menghadapi masalah dan hari-hari yang sulit, 当我们面临问题，面临困苦的时候， tidak sedikit daripada kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. 有很多时候我们可以拷问我们的上帝。 Ketika hubungan sedang terganggu di dalam perkawinan atau keluarga kita. 就我们在婚姻当中有问题出现的时候， Ketika kesehatan dari orang yang kita kasih atau diri kita sedang jatuh. 就我们或是我们的家人受痛苦，受病痛缠绕的时候， Ketika usaha kita sedang berjalan tidak lancar. 他们的生意还不这么顺利的时候， Pekerjaan kita mandek atau kita berhenti di kena efisiensi perusahaan. 因为当时可能我们失去了我们的工作，因为我们的公司当时有借客， Banyak anak Tuhan mempertanyakan, sungguhkah Tuhan mengasihi saya? 所以这个时候很多神的儿女们这样子问：真的吗？上帝，你真的爱我吗？ Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang membentuk kita dan mengerjakan apa yang belum bisa kita pahami. 所以我们没有看到上帝如何来搞造我们，因为我们不清不 Kenapa? 不明白为什么呢？ Karena hati kita. 因为我的心， Hati kita belum menjadi sebuah hati yang belajar dari Kristus. 因为我的心还没有学习到如何来更像主耶稣。 Kita melihat hati Kristus adalah hati yang taat dan tahan uji.
我们看到主耶稣心是能够经过考炼的，而且非常的遵从上帝。 Ketika dia datang sebagai anak yang taat kepada bapaknya, 他来到世界，因为他遵从神的旨意， dia diproses sedemikian rupa oleh situasi yang ada, oleh orang-orang yang dia kasihi. 他在事件当中面临到很多他所爱的人的考验。 Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia diuji. 在40天40昼夜，他已经禁食了过后，他也受到考验， Dia dicobai. 他受到试炼。 Kita melihat bahwa 3 pencobaan yang katakanlah meringkas seluruh pencobaan kita di dalam dunia ini. 他所受到3个的考验，就是我们一生当中可以领受的。 Menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menunjukkan hati Kristus kepada kita. 所以就是看到上帝告诉我们，上帝主耶稣的一切的心态。 Si jahat mengatakan kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. 魔鬼这样子说：“主耶稣，如果你是神的儿女，就把这个石头变成食物。 Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas. 如果你是上帝的儿女，你就从上面跳下去吧。 Kalau engkau ingin kuasa dan kemuliaan, sujud dong menyembah kepada saya. 如果你要权势，你要势力的话，那你就跪拜我吧。” Dia diuji dari berbagai macam sisi. 他从每一个方面来所受到试炼， Dan itu terjadi di sepanjang kehidupan dia selama dia melayani Allah di dalam bumi ini. 所受的试探是在他一生当中一直不断的发生。 Tapi kita melihat bagaimana hati yang taat dan tahan uji ditunjukkan oleh dia. 但是主耶稣所给我们看到的就是如何的顺从，如何的充满着信心 Dia。mematahkan setiap pencobaan itu. 所有的试探他都把它斩断了。 Dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. 所以人活着不单单只是从我们的食物，乃是从上帝所出的话语。 Dia katakan sekalipun ada janji tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu. 虽然有这样子的说法，但是不可以试炼你的上帝。 Kuasa memang menyenangkan tapi dia katakan enyahlah iblis, engkau hanya, maksudnya dia katakan bahwa dia tidak akan sujud kepada si iblis. 就是说叫魔鬼离开他们，他从来不可以敬拜魔鬼。 Dan kita melihat bagaimana dia taat kepada Bapa walaupun situasi seperti itu. 我们可以看到当时的面临的事件是如何的困难，但是他还是顺从上帝。 Kita melihat bagaimana dia bergumul di Getsemani, dikatakan sampai peluhnya menitik seperti air darah. 在克西马尼园山上的时候，他所受的痛苦，当时我们可以看他所流下的汗就好像血一 Dia 样。 katakan, Bapa jika boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. 上帝啊，就可以这个痛苦把这个痛苦挪开吧。但是上帝把我一直遵从上帝的旨意。 Kita melihat bagaimana ketaatan dan tahan uji yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. 我们可以看到主耶稣身上，从主耶稣身上，他所如何的顺从，如何的忠心。 Tuhan ingin bentuk hati itu di dalam hati kita juga. 主耶稣愿意把这些陶造这个信心在我们心中。 Dan dia juga Bapa ingin melihat hati yang suci dan murni seperti yang Tuhan Yesus miliki di dalam hati kita. 所以我们的上帝也希望在我们心中拥有这个纯正的信心。 Dia menunjukkan kepada kita tidak ada satu hati yang mementingkan diri pada dirinya, tidak ada keinginan yang disembunyikan. 所以我们看到这个信心是没有只是围着自己的意念，也没有只是想到自己罢了。 Dia hanya menginginkan kehendak Bapa 乃是他 bisa 的 digenapi. 意念就是如何的完整上帝的施工， Tidak ada keinginan dosa di dalam dirinya. 在他身上从来没有犯罪的心 Dan 态。 hati yang dibentuk yang Tuhan rindu kita miliki adalah hati yang berempati dan mengasihi. 就是上帝希望我们的心态是充满着怜悯的心，充满着爱心。 Alkitab mengatakan Yesus dicobai dengan berbagai macam pencobaan. Semua pencobaan kita pernah dialami oleh Dia. 所以我们看到主耶稣在一生当中所面临的一切，真的是我们世人都可以面临的。 Tapi Alkitab mengatakan hanya saja Dia tidak berdosa. 圣经清楚的告诉我们，他从来不犯罪。 Jika kita sedang menghadapi ujian ataupun pencobaan, 当我们面临试炼试探的时候， Tuhan tahu apa artinya dicobai.
上帝清楚明白这个被试探是如何。 Ketika kita sedang menderita oleh situasi kehidupan kita, 他们在受苦的时候， Tuhan tahu setiap penderitaan yang kita alami. 上帝也清楚明白我们所受的苦， Dia telah mengalaminya di dalam kedagingan. 因为他在肉体中已经体会过。 Ketika kita sedang menderita di dalam hubungan keluarga yang tidak baik, 在我们在家庭当中，我们的关系不好的时候， Tuhan tahu karena dia punya pengalaman dengan keluarga, anak-anak Yusuf dan Maria lainnya yang tidak menerima dia, tidak menghormati dia dan bahkan menghina dia. 他成为人的时候，玛利亚跟约瑟的孩子也是能够跟他也体会到了。 Alkitab mengingatkan kepada kita pada satu hari keluarganya, yaitu saudara-saudara, yaitu anak dari Yusuf dan Maria datang ingin mengambil Tuhan Yesus karena mereka berpikir Tuhan Yesus itu sudah gila. 当时他的弟兄们要把主耶稣拿下，因为当时他们觉得主耶稣已经疯了。 Dia punya keluarga yang ganjil. 他的那家庭也是一个单数， Dia hidup di dalam kekurangan. 也是活在一个缺乏当中。 Karena dia katakan bahwa serigala memiliki liang, tetapi anak manusia tidak punya batu untuk meletakkan kepala. 我们看到他所说的话语，虎有离动，但是人没有放枕的。 Dia lahir di kandang, 他出生在一个马槽里， dia mati disalib, 他去世的时候在十字架上， dia dikuburkan di kuburan pinjaman. 他所埋葬的是坟墓，是别人借他的， Dia tahu apa artinya kekurangan. 所以他知道缺乏是感觉是。 Sehingga Alkitab mengatakan kita memiliki seorang imam besar yang mengetahui semua penderitaan yang dirasakan oleh manusia. 所以我们真的拥有一个祭司是能够体会到人所受的一切痛苦， Yaitu Yesus yang menjadi imam besar bagi kita. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. 所以我们知道我们的主耶就是我们的大祭司，他当他升天的时候坐在上帝的右边， Menjadi pembela kita dan menjadi pensyafaat bagi kita di hadapan Bapa. 他就是我们的帮助，他就是我们不断的为我们祈祷的神。 Setiap kali saya mengingat ada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah berdoa bagi saya. 当我回想到我有主耶稣坐在上帝的右边，常常为我祷告的时候， Berdoa bagi kita anak-anaknya. 为他所有的子女们祷告的时候， Buat saya itu cukup untuk kita bisa menghadapi apapun dengan damai. 所以我们面临一切的时候，真的能够平平安安的。 Bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan? 所以我们用什么的心态来面临这个试探试炼呢？ Kita lihat bahwa pencobaan membawa kita kepada sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. 虽然这个试探试炼带领我们面临一个环境是非常的痛苦的， Sulit bagi kita untuk bisa melihat dan menyambut pencobaan dan mengatakan, hore saya dicobai. 我们每个人不可能面临试探试炼的时候，我们很高兴，欢喜观世说我很高兴，因为我面临这一切。 Karena seringkali ketika dicobai dan diuji kita langsung lesu. 当我们面临试探试炼的时候，我们就觉得很软弱。 Kita berseru kepada Tuhan dan lama-lama kita ngambek sama Tuhan 我 seringkalinya. 们虽然开声的求告上帝，但久过后，我们自己也生气了。 Tetapi Yakobus mengatakan anggap sebagai kebahagiaan. 但是雅各书告诉我们，必须要欢喜快乐， Apakah kita pura-pura? 还是我们假的欢喜快乐吗？ Tidak, dia sedang mengajarkan kepada kita bagaimana melihat pencobaan dengan sudut pandang yang benar. 所以雅各告诉我们如何用正面的观点来面临这个试炼时。 Dia katakan tetaplah bergembira dan bersuka cita ketika kita diizinkan mengalami ujian. 所以告诉我们，虽然我们面临这一切的时候，我们必须要欢喜快乐， Mengapa? Karena Tuhan sedang membawa kita untuk naik kelas. 因为我们的上帝正在帮助我们可以上级， Kita tahu Tuhan sedang memproses kita untuk bisa level up. 因为上帝正在帮助我们可以更高一级。 Kita nggak mungkin bisa menghadapi 我 pencobaan 们自己 sendirian. 不能够自己面临这一切， Gak bisa dengan kekuatan kita. 不能靠我们的能力来 Sehingga 面 dia 临这一切。 menasehati yang miskin jangan merasa jadi nggak punya apa-apa untuk bisa menghadapi kesulitan. 所以这样子的告诉我们，当我们穷困的人，不要觉得我们自己缺乏，不能够面临这一切。 Yang kaya dia katakan jangan bersandar kepada apa yang kamu punya. 所以富有的人，你也不要依靠你所拥有的一切。
Bapak Ibu yang di dalam pengalaman kita, banyak orang bisa menahankan kemiskinan. 所以在我们一生当中所受的苦，很多人能够可以抵抗这个穷困， Tapi banyak orang tidak tahan dengan kemakmuran. 但是很多人不能够抵抗这个富足。 Di dalam kemakmuran banyak orang menyangkal Tuhan. 在富足的时候，很多人离弃神。 Sehingga Amsal mengatakan, Tuhan jangan beri aku kekayaan ataupun kemiskinan, supaya ketika aku kaya aku jangan sampai melupakan Tuhan, tetapi ketika aku miskin aku jangan sampai mencuri dan menghina Tuhan. 所以诗篇当中告诉我们说，上帝啊，求你不要让我太富足，让我能够离开你。 Dan di dalam bagian ini Yakobus mengingatkan, yang kaya jangan bersandar kepada kekayaan, yang miskin jangan terpuruk karena seringkali orang miskin cemburu dan iri dan menginginkan kaya sehingga menjadi materialistis. 所以我们富足的人不要依靠我们富足，但是我们穷困的人，我们不要变成有私心，我们私心向往富足。当我们富足的时候，我们就跌倒了。 Tapi kita dipanggil untuk bisa percaya kepada Tuhan dan mencari hikmat daripadanya seperti yang ayat 5 katakan. 所以我们被呼召，就是要让我们能够更靠近神。 就好像第五节所告诉我们的， Karena dikatakan tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. 你们中间若有人缺乏智慧的，应当求告那不知我们的上帝。 Kita dipanggil untuk mencari hikmat dari Allah. 我们就要求上帝要求我们从上帝寻找智慧。 Di dalam hikmat daripada Tuhan kita akan bisa meresponi dengan tepat pengalaman hidup kita. 上帝所赐给我们的智慧，我们能够很好的有这样的回应。 Dia akan memberikan kepada kita pertolongan untuk kita bisa menjalani hari-hari yang sulit itu dengan cara yang tepat. 所以他让我们有能力在这困难当中寻找真诚的方法来行走。 Jadi untuk menghadapi pencobaan kepada kita dinasihatkan yang pertama, menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan atau mungkin kehormatan kalau saya boleh memakai kata yang lebih tepat. 所以我们面临这一切的时候，我们必须要欢喜快乐的心来面对这一切。 Tapi yang kedua dianjurkan untuk kita dinasihatkan untuk mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan saja dengan meminta hikmat daripadanya. 第二就是我们要单只依靠我们的神，就是求靠他所赐给我们的智慧来面临一切。 Kita diingatkan untuk bisa menghadapi setiap situasi itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. 所以我们不要依靠自己的能力来面对这一切。 Seringkali ketika keadaan menjadi sulit, kita mencari bantuan di kanan di kiri kita. 当我们面临困难的时候，有的时候我们向左向右来求帮助。 Seringkali Tuhan adalah last resort buat 但是我 kita. 们的上帝就是我们最后的一个寻找的。 Udah buntu semua, kita baru itu Tuhan ciumin gitu ya. Minta Tahu. tolong kepada Tuhan. 当我们面临一切的时候，没有了方法，我们在最后才求靠上帝，求他帮助。 Tetapi biarlah kita boleh mengubahnya bagaimana kita datang kepada Tuhan sebagai yang pertama dan satu-satunya, dan baru kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kita mencari orang-orang yang Dia sediakan untuk menolong kita. 我们最主要的是，首先来到神的面前，求告他，让他指点我们有智慧来寻找别人来帮助我们。 Seperti yang Amsal 3 katakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 在诗篇第3章第5节告诉我们，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Ketika kita dicobai, 当我们面临试探的时候， ketika kita diuji, 当我们面临考验的时候， ingatlah di dalam saat-saat seperti itu, 就是这样的时刻， kita tidak sendirian. 我们不自己。 Ingatlah bahwa setiap anugerah pertolongan yang kita butuhkan disediakan bagi kita. 我们必须要清楚明白，我们需要的一切帮助，上帝已经为我们准备了。 Kita tinggal tap untuk bisa masuk ke dalam kemenangan itu karena Tuhan sudah memenangkannya bagi kita. 我们只是能够进入这个胜利，因为上帝已经，我们主耶稣已经得胜了。 Ketika keadaan sangat tidak baik, ingatlah kita punya Tuhan yang baik. 当我们一切世界
情况很糟糕的时候，记得我们有一个胜利的主。 Ketika kita sangat merasa lemah, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang maha kuat. 当我们在软弱的时候，我们知道，我们清楚我们的上帝是多么的有能力。 Ketika kita merasa sangat terbatas di dalam hikmat, di dalam kemampuan, di dalam kekuatan, kita ingat kita punya Tuhan yang tidak ada batasnya. 当我们软弱的时候，我们没有那智慧的时候，我们要清楚明白，我们的上帝是无能的。 Biarlah kita boleh berteduh di hadapannya untuk bisa melekat kepada Dia di tengah situasi yang tidak pasti. 当我们面临一切不稳定的世界的时候，我们清楚明白，我们的上帝是与我们同在的， Karena Dia adalah Allah yang pasti. 因为他是肯定的上帝， Janjinya pasti. 他的一定是肯定的， Kasihnya tidak pernah berubah. 他的爱从不改变， Kehadirannya ada bersama-sama dengan kita. 他的存在与我们同在。 Satu kata yang saya sering ingatkan kepada anak saya. 我常常提醒我的孩子， Tuhan tidak pernah mengirim kamu masuk ke dalam sebuah pengalaman atau perjalanan 上帝从来不把你放在一个道路当中， di mana anugerahnya tidak sanggup menjangkau kamu. 如果那个地方不是上帝的恩典能够达到的， Kalau Dia mengirim kamu masuk ke dalam sebuah perjalanan atau pengalaman, 就他把你放在一个经验或者道路当中的时候， kehadirannya dengan segenap kuasanya ada dan berjalan bersama kamu. 他的能力和他的潜力必定与你同行。 Nah, kalau Tuhan undang kamu masuk ke dalam satu perjalanan apapun itu, 如果上帝邀请你走在一个道路当中的时候， letakkan tanganmu ke dalam tangan Tuhan, 把你的手放在主的手中， biarkan Dia menuntun kamu kemanapun yang Dia inginkan. 让他牵走你的道路。 Kamu akan melihat apa yang Mama katakan, saya katakan. 你把你牵到那里，你跟随到那里，这是母亲所教导你的话语。 Mengalami kehadiran Tuhan di saat-saat yang tidak pernah kamu sangkakan. 我们可以体会到上帝的同在，在我们从来没有向往的 Dan 时 kamu 间当中。 akan menjumpai Tuhan di setiap situasi. 所以你在哪一个方面都可以看到神的作为， Karena Dia Allah yang telah memenangkan setiap pertempuran untuk kita. 因为我们的上帝是一个得胜上帝，已经得胜了所有的这个战争。 Percaya kepadanya. 相信依靠他， Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 但愿上帝帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。主耶稣，谢谢你的引领与看顾保守，让我们有机会今天来到你跟前，听你的话语，思想你的话语。我们现在清楚明白，我们一生当中所面临的一些事件，我们是常常面临痛苦、面临困难、面临挑战，但是我们信靠主你的人，我们是你的儿女，我们有这个机会依靠主你的能力，依靠主你的力量，可以得胜一切。主，让我们时时刻刻成为你美好的儿女，也愿意学习成为你美好的门徒，让我们在一生当中可以荣耀主你的名。谢谢主你，祷告奉主名求的，阿门。